Mekar sekuntum puspa cempaka, rapi saksama menyeri ruang. Gelanggang forum sudah dibuka, pemanis kalam selamat datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dan salam KMJ di hatiku. Terlebih dahulu, bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan izin dan limpahnya dapat kita bersua dalam gelanggang forum pendidikan Islam yang dianjurkan di Kolej Matrikulasi Johor bersama saya, Syazin binti Abdul Zawi, selaku moderator forum pada pagi ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang ayu dan sigap bergaya pada hari ini, saya akan mengupas terlebih dahulu tajuk forum kita yang amat menarik ini. Tajuk forum kita berkisar tema tamadun iaitu penghayatan tokoh Islam. Tokoh Islam, memetik dalam Kamus Melayu, tokoh didefinisikan sebagai orang yang berpengaruh dan dihormati oleh masyarakat. Seperti mana yang hadirin semua tahu, di dunia ini terdapat ramai tokoh Islam yang telah memberikan sumbangan dan jasa mereka. Justru dalam konteks kita hari ini, kita akan bersama-sama mengupas dan membincangkan 4 orang tokoh Islam yang telah berjuang untuk menuntut ilmu dan menegakkan ajaran agama Islam. 4 orang tokoh Islam yang saya maksudkan ialah yang pertama, Syekh Idris Al-Marbawi, yang kedua, Profesor Dr. Ahmad Ibrahim, yang ketiga, Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dan yang terakhir, Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Baiklah sidang hadirin, bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta maka tak mesra. Oleh itu, sebelum mengorak langkah lebih jauh, eloklah sekiranya kita berkenalan dengan kedua-dua ahli panel kita. Berada di sebelah sana, ahli panel kita yang pertama, Ayu berbaju kurung, iaitu Saudari Nur Wahidah Aini binti Ahmad. Apa khabar saudari? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sihat sejahtera Saudari Wahidah. Seterusnya, ahli panel kita yang kedua, sigap berbaju Melayu, iaitu Saudara Muhammad Hafizuddin bin Husin. Salam perkenalan buat saudara. Terima kasih saudari pengerusi. Salam perkenalan juga buat semua. Sidang hadirin yang dihormati, sebelum saya menyimpang lebih jauh, soalan saya kepada ahli panel kita yang pertama, boleh saudari kongsikan sedikit latar belakang keempat-empat tokoh Islam yang dikagumi ramai ini? Saudari Wahidah, mohon rungkaikan persoalan ini kepada semua. Bismillah, pembuka bicara. Terima kasih saudari pengerusi. Terlebih dahulu yang dihormati Ustazah Hajah Zainun binti Muda, rakan-rakan panel dan seterusnya para hadirin yang saya muliakan. Ahli panel yang sidang hadirin yang dirahmati Allah, mungkin ada yang dah kenal atau ada yang tak tahu pun siapakah sebenarnya keempat-empat tokoh ni. Oleh itu, mari kita lihat latar belakang tokoh Islam kita yang pertama, iaitu Syekh Idris Al-Marbawi. Sebagai pengenalan, nama sebenar beliau ialah Muhammad Idris bin Abdul Rauf Al-Marbawi yang dilahirkan di kampung Misfallah, Mekah pada 10 Mei 1896. Beliau merupakan seorang tokoh dalam bidang persuratan, terutamanya dalam bidang bahasa Arab, ilmu hadis, tafsir dan fiqh. Pada tahun 1323 Hijrah, beliau pulang ke Malaysia dan menyambung pengajiannya di Sekolah Melayu Lubuk Merbau yang kini dikenali sebagai Sekolah Kebangsaan Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi. Setelah itu, beliau melanjutkan pelajarannya ke beberapa buah sekolah pondok dan kemudiannya bertugas sebagai guru agama di Perak. Pada tahun 1924 Masihi, beliau menyambung pengajiannya di Universiti Al-Azhar di Mesir dan berjaya memperoleh ijazah aliyah, iaitu ijazah tertinggi. Atas kejayaan beliau tersebut, beliau merupakan anak jati Perak pertama yang berjaya melanjutkan pengajian di Mekah. Beliau wafat ketika umur 96 tahun pada Oktober 1989 dan dimakamkan di kampung Lubuk Merbau, Perak yang merupakan kampung asal beliau. Baiklah, kita beralih pula kepada tokoh yang seterusnya, iaitu Profesor Dr. Muhammad Ibrahim. Nama sebenar beliau ialah Ahmad bin Muhammad Ibrahim yang dilahirkan pada 15 Mei 1916 di Singapura. Beliau berasal daripada keluarga yang berlatar belakangkan pendidikan agama. Buktinya, bapa beliau seorang doktor yang aktif dalam aktiviti sosial, dan
berkaitan dengan umat Islam lah. Beliau menerima pendidikan awal di Victoria Beach School, Singapura, manakala peringkat menengahnya di Raffles Institution, Singapura. Kemudian beliau menyambung pelajarannya di Raffles College sebelum meneruskan pengajian dalam bidang undang-undang di St. John College, Cambridge dan Middle Temple, London, dengan memegang beasiswa Queen's Scholarship. Beliau juga wafat pada 17 April 1999 di Gombak, Malaysia. Akibatnya adalah penyakit jantung. Pada ketika itu beliau masih berusia 80 tahun. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada tokoh yang ketiga, iaitu Syekh Profesor Dr. Wahbah Al-Zuhaili. Nama sebenar beliau adalah Wahbah Mustafa Al-Zuhaili yang dilahirkan pada 6 Mac 1932 Masehi di Bandar Nair Atiyah Utara Damsyik, Syria. Dr. Wahbah ni belajar syariah di Universiti Damsyik selama 6 tahun dan lulus pada tahun 1952 dengan cemerlang. Kemudian Dr. Wahbah melanjutkan pendidikan Islam di Universiti Al-Azhar, di mana beliau sekali lagi menamatkan pengajian dengan cemerlang pada tahun 1956 dengan ijazah dalam pengajian bahasa Arab. Semenjak tahun 1993, beliau telah mengajar di Universiti Damsyik dan meraih gelaran profesor sejak tahun 1975. Beliau wafat pada usia 83 tahun pada tarikh 8 Ogos 2015 dan dimakamkan di Syria. Yang keempat iaitu Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Nama sebenar beliau adalah Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf yang dilahirkan pada tahun 1926 di sebuah perkampungan desa Shafat At-Turab, Mesir. Beliau melanjutkan pelajaran di Universiti Al-Azhar dalam kuliah Usuluddin, kemudian menyelesaikan pengajiannya di peringkat Doktor Falsafah iaitu PhD lah pada 1973. Sebelum tu pada tahun 1997, Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi ni juga sempat lah dia memasuki Institut Pembahasan dan Pengkajian Arab Tinggi dengan meraih Diploma Tinggi Bahasa dan Sastra Arab. Itulah sedikit latar belakang keempat-empat tokoh yang dapat saya kongsikan dengan anda semua. Terima kasih, saudari. Terima kasih saudari Wahida. Sidang hadirin, demikian tadi penjelasan mengenai latar belakang keempat-empat tokoh Islam yang menurut pandangan saya merupakan penjelasan terperinci dan menarik daripada saudari ahli panel pertama. Kita semua dapat lihat bahawa tokoh-tokoh ini adalah orang yang hebat-hebat. Mereka bukan sahaja orang yang mempunyai ilmu dan berpelajaran, malahan mereka sendiri telah menerima anugerah dan menabur jasa serta sumbangan. Desturu, saya memohon penjelasan daripada ahli panel kedua, saudara Hafiz. Boleh saudara jelaskan sumbangan yang diberikan oleh tokoh-tokoh Islam ini terhadap dunia kita? Silakan saudara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih diucapkan kepada saudari pengerusi. Sidang hadirin yang dihormati. Sememangnya keempat-empat tokoh Islam yang diceritakan oleh panel pertama sebentar tadi telah memberikan jasa dan sumbangan yang tidak terkira kepada masyarakat kini. Bagi tokoh Islam yang pertama, sumbangan dan jasa yang sangat besar oleh Syekh Idris Al-Marwawi adalah bidang keagamaan dan persuratan. Antaranya, beliau berjaya memperoleh ijazah kehormat Doktor Persurat UKM pada 5 Julai 1980-an, mendapat tokoh Ma'al Hijrah kebangsaan yang pertama pada 1 Muharram 1408 Hijrah serta menerima anugerah pingat ahli mahkota Perak AMP oleh Sultan Perak Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Ibnu Almarhum Yusuf Izzuddin Shah sempena keputeraan baginda pada 19 April 1988. Atas dasar ingin melihat lebih ramai muda-mudi memperoleh pendidikan yang sempurna, beliau telah menggunakan wang ganjaran tokoh Ma'al Hijrah untuk membolehkan anaknya menubuhkan sebuah kolej pengajian Islam yang kini dikenali sebagai Kolej Idris Al-Marwawi Al-Islami di Ipoh, Perak. Beliau juga telah menerbitkan pelbagai karya, antaranya termasuklah Kamus Al-Marbawi, Kitab Bahrul Mazi, Tafsir Al-Quran Al-Marbawi, Tafsir Surah Yasin, Tafsir Nurul Yakin dan banyak lagi kitab lain. Selain itu, kita beralih pula kepada sumbangan tokoh kedua, iaitu Prof. Dr. Ahmad Ibrahim. Pada 1967, beliau dilantik sebagai Duta Singapura ke Mesir sehingga tahun 1968. Setelah 22 tahun berkhidmat untuk Singapura,
beliau memohon kerakyatan Malaysia dan berkhidmat di dalam bidang pendidikan undang-undang di Malaysia. Tidak lama kemudian, beliau dilantik sebagai Profesor Undang-Undang di Fakulti Ekonomi dan Pentadbiran Universiti Malaya pada tahun 1969 sehingga 1972. Jawatan terakhirnya adalah sebagai Syekh dan Dekan Kuliah Undang-Undang Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIM dari tahun 1983 hingga 1999. Beliau merupakan pengasas kepada penubuhan dua buah sekolah undang-undang terkemuka iaitu Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya dan Kuliah Undang-Undang Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Seterusnya, kita beralih kepada sumbangan-sumbangan tokoh ketiga iaitu Syekh Prof. Dr. Wahbah Al-Zuhaili. Beliau dinobat sebagai tokoh Ma'al Hijrah kebangsaan pada tahun 2008. Beliau juga merupakan pengerusi Institut Penyelidikan bagi Institut Kewangan Islam. Selain itu, beliau turut berkhidmat sebagai perundang dalam bidang syariah Islam kepada syarikat-syarikat dan institusi kewangan Islam termasuk Bank Islam Antarabangsa. Beliau turut dikenali sebagai pendakwa Islam yang terkenal yang kerap muncul dalam program televisyen dan radio. Dahulu, beliau merupakan imam dan pendakwah di Masjid Usman di Damsyik. Antara karya agung beliau termasuklah Usul Al-Fiqh Al-Islami, As-Mukranil Al-Adyan, Tafsir Al-Munir dan banyak lagi. Akhir sekali, sumbangan topik Islam keempat iaitu Prof. Dr. Yusof Al-Qardawi. Beliau adalah pengerusi Kesatuan Ulama Sedunia dan dipilih sebagai tokoh Ma'al Hijrah peringkat antarabangsa sempena sambutan Ma'al Hijrah 1431 ataupun 2009 di tahun Malaysia. Beliau menjawat jawatan sebagai seorang khatib, guru dan penulis di Al-Awqaf dan Al-Azhar. Beliau telah menerbitkan lebih 100 buah buku yang menyentuh berbagai aspek kehidupan Islam, kesastraan dan puisi. Antara bukunya yang terkenal ialah Halal dan Haram di dalam Islam dan keutamaan gerakan Islam pada masa akan datang. Pada 18 Disember 2009, beliau dinobat sebagai tokoh Ma'al Hijrah peringkat antarabangsa sempena sambutan Ma'al Hijrah 1431 atau 2009 tahun Malaysia. Itulah sedikit sebanyak sumbangan keempat-empat tokoh Islam yang boleh saya kongsikan kepada hadirin sekalian. Kembali semula kepada saudari pengerusi. Terima kasih atas penjelasan yang panjang lebar oleh ahli panel kita yang kedua tentang sumbangan keempat-empat tokoh Islam tersebut. Kita sendiri dapat lihat bahawa terdapat banyak jasa dan sumbangan yang diberikan oleh tokoh-tokoh Islam yang dikagumi ramai ini. Seterusnya, saya mohon penjelasan daripada ahli panel pertama, apakah sifat mulia dua orang tokoh Islam iaitu Syekh Idris Al-Marbawi dan Profesor Dr. Ahmad Ibrahim yang boleh dijadikan contoh kepada masyarakat. Silakan saudari Wahidah. Sedikitlah ilmu iaitu sifat mulia daripada dua orang tokoh kita. Tokoh-tokoh ini adalah Syekh Idris Al-Marbawi dan Profesor Dr. Ahmad Ibrahim. Baiklah, pertama sekali saya akan meneliti sifat mulia Syekh Idris Al-Marbawi terlebih dahulu ya. Okey, baiklah. Beliau adalah seorang tokoh ilmuwan yang wafat dan amat mementingkan hubungan kekeluargaan. Di sini kita dapat lihat bahawa beliau dikenali ramai orang dan disayangi serta dihormati oleh orang ramai. Hal ini kerana sifat mulianya yang mementingkan kekeluargaan. Pastinya beliau seorang yang rendah diri. Penghayatan beliau terhadap ilmu di samping sifat dahagakan ilmu yang dimiliki ini tidak dapat dinafikan. Sifat-sifat penghayatan terhadap ilmu yang ditunjukkan beliau ini terbukti dengan beberapa hasil karya beliau seperti Kamus Al-Marbawi yang diterbitkan mulai tahun 1950-an di Malaysia, di mana kamus ini mengandungi 18,000 kalimah Arab yang diberi makna bahasa Melayu dan 700 kalimah yang diterangkan dengan gambar. Kamus popular ini dalam tulisan Jawi dan disusun menurut kaedah yang mudah difaham dan dibaca. Selain itu, kitab Bahrul Mazi. Uniknya, kitab yang berbahasa Melayu ini dicetak dan diterbitkan di Mesir. Kitab ini adalah terjemahan dan ulasan lengkap sesudah diringkaskan daripada Sahih Al-Tirmizi.
Ia merupakan karya yang pertama sekali di dalam bahasa Melayu yang seumpama dengannya. Kitab ini mengandungi 22 jilid iaitu 11 buah buku, dan kitab ini sudah diterbitkanlah. Ia mengandungi 8,200 permasalahan agama yang berkaitan dengan hal ehwal dunia dan akhirat. Kesungguhan, minat dan kecintaan penulisnya untuk menyempurnakan kitab ini dapat dilihat daripada mukadimah kitab yang telah beliau tulis sebelum memulakan penulisan. Antaranya beliau menyatakan, daripada sudah aku mengaji kitab yang bernama Sahih Al-Tarmuzi, sudahlah jatuh dalam hatiku, berahi dan suka kepadanya oleh aturannya dan kenyataan pada segala hukum syariat Nabi ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, hasil karya daripada Syekh Idris Al-Marbawi ini termasuklah tafsir Al-Quran Al-Marbawi, tafsir surah Yasin, tafsir Nurul Yakin, tafsir Fathul Qadir, kitab Bulughul Maram, kitab Jami'ul Ulum, Usulul Islam, Nizamul Hayah, Mu'jamal Kainat yang mempunyai 4 jilid dan lain-lain. Kemudian kita beralih kepada Profesor Dr. Muhammad Ibrahim. Seperti mana yang kita kenali, Tan Sri Ahmad Ibrahim ini merupakan seorang yang merendah diri, penyayang dan penyabar apabila berurusan dengan sesiapa sahaja, termasuk rakan sekerjanya dan pelajar-pelajarnya. Rasa kagum apabila didapati beliau sentiasa berwuduk yang menurutnya dapat menghindarinya daripada penyakit lah. Walhal kita tahu kita akan rasa selamat apabila dalam keadaan berwuduk itu. Beliau menganggap kerja yang dilakukannya adalah ibadah sesuai dengan tuntutan Islam. Begitu juga dengan tanggungjawab yang dipikul di bahunya lah, dia anggap sebagai amanah. Sebelum beliau menghembuskan nafas terakhir, beliau juga sempat meninggalkan sebuah lagi khazanah ilmu untuk kita semua, umat Islam, buku Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia. Ya, beliau sempat menyiapkan buku tersebut beberapa hari sebelum meninggal dunia. Alangkah indahnya peraturan Allah mengizinkan tokoh kita ni berkongsi ilmu buat kita semua umat Islam sehingga akhir hayat beliau. Syukur kita ditinggalkan dengan ilmu-ilmu yang tak pernah putus, dan tugas kita kini adalah mencari ilmu-ilmu yang ditinggalkan oleh tokoh-tokoh kita tersebut untuk dijadikan panduan hidup kita supaya hidup kita di garis panduan yang betul. Itulah sedikit info daripada saya. Terima kasih Saudari Wahida. Saya percaya pasti para hadirin tertanya-tanya, apakah pula sifat mulia lagi dua orang tokoh Islam yang tidak dirungkaikan oleh panel satu tadi? Justru, soalan saya kepada ahli panel kedua, apakah sifat mulia dua orang tokoh iaitu Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dan Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi yang boleh dijadikan teladan kepada kita semua? Dipersilakan. Terima kasih saudari Syazlin atas peluang yang diberikan. Dua nama tokoh ini tidak asing lagi di telinga kita semua. Pertama, izinkan saya untuk berkongsi pada rakan-rakan semua tentang sifat mulia Syekh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Yang pertama, beliau menyatakan bahawa sambutan Maulidur Rasul adalah diharuskan. Boleh kita lihat dari sini bahawa sambutan Maulidur Rasul dititik beratkan oleh beliau agar seluruh umat Islam mengingati para rasul serta tidak mudah terpengaruh dengan pandangan agama lain, kerana dengan adanya sambutan Maulidur Rasul, ianya dapat mencelikkan mata umat Islam tentang perjuangan para rasul. Seterusnya, beliau juga dikenali dengan sifatnya yang gigih dalam menuntut ilmu. Dalam jangka masa 5 tahun, beliau telah memperoleh 3 ijazah dan kemudiannya menyambung pelajaran ke peringkat sarjana di Universiti Kahirah selama 2 tahun dan tamat pada tahun 1957. Dari info yang baru saya kongsikan ini, dapat kita lihat kegigihan beliau di dalam pelajaran di dalam setiap peringkat. Sifat mulia ini seharusnya menjadi tauladan kepada seluruh umat Islam agar tidak jemu menuntut ilmu kerana sesungguhnya ilmu itu adalah luas dan tiada habisnya. Ia juga dapat memberi manfaat kepada kita semua kerana dengan kegigihan dalam mempelajari pelajaran dapat membantu kita untuk menghadapi dugaan-dugaan yang akan mendatang. Mari kita beralih kepada Prof. Dr. Yusuf Al-Qardawi. Beliau dikenali sebagai ulama dan pemikir Islam yang unik dan istimewa. Ini kerana beliau mempunyai cara dan metodologi khas dalam menyampaikan risalah Islam. Disebabkan metodologi itu, beliau mudah diterima di dunia barat
sebagai seorang pemikir yang menyampaikan Islam secara hikmah, santun dan seimbang. Kredibiliti yang hebat menyebabkan beliau sering dijemput menghadiri pertemuan antarabangsa di Eropah maupun Amerika Syarikat sebagai wakil masyarakat Islam. Jika dihayati tentang cara beliau menyampaikan Islam secara hikmah, santun dan seimbang, dapat mengurangkan pandangan serong agama lain terhadap agama Islam. Sifat beliau ini seharusnya menjadi ikutan seluruh umat Islam agar nama baik agama Islam dapat dijaga dengan sebaik-baiknya. Selain itu, jika ianya menjadi ikutan seluruh umat Islam di dunia ini, sudah pastinya agama Islam dapat dikembangkan dengan lebih luas dan mudah diterima oleh setiap negara. Ini kerana dengan menyampaikan ajaran agama Islam secara santun dan seimbang, dapat membuka hati setiap individu yang mendengarnya dan mengurangkan keabaikan tentang agama Islam sebagai agama yang menggunakan kekerasan. Sekian daripada saya. Terima kasih saudara Hafiz. Demikianlah tadi perbincangan menarik berhubung latar belakang, sumbangan dan sifat mulia 4 tokoh Islam yang boleh dijadikan contoh serta diamalkan dalam kehidupan harian. Sidang hadirin yang dihormati, sebagai penutup, rakyat Malaysia perlulah mencontohi sikap dan teladan yang ditonjolkan oleh keempat-empat tokoh Islam yang dibincangkan tadi, khususnya para pelajar. Kita semua sudah sedia maklum bahawa setiap tokoh yang terkenal di muka bumi ini sentiasa berusaha untuk menuntut ilmu. Oleh itu, para pelajar mestilah mengenali sikap tidak putus asa demi menuntut ilmu serta ikhlas dalam melakukan segala perkara. Hal ini dilakukan agar kita diberkati Allah serta dapat menjadi bekalan buat kita di akhirat kelak, insya-Allah. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua ahli panel kita kerana sudi hadir dan menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan ribuan terima kasih kepada para hadirin yang menyaksikan forum sepanjang ia berlangsung. Sebelum mengakhiri bicara ini, terimalah serangkap pantun indah daripada saya. Tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum dan salam perpaduan.